Tajuk: Apabila jalur gemilang berkibar di laut dalam, Malaysia mesti tahu di mana letaknya. Jangan berangan-angan, begitulah Beijing mengejek kami. 8 bulan kemudian, seluruh dunia terpegun. Jalur gemilang telah dikibarkan di atas sebuah pelantar gas asli bernilai ratusan bilion dolar. Selama 12 tahun, Amerika Syarikat pun terpaksa mengangkat tangan. Tetapi lautan dalam yang baru sahaja ditakluki oleh Malaysia itu ialah Laut Cina Selatan. Reaksi yang paling mengejutkan datang dari dalam negara China sendiri. Jangan sentuh Malaysia. Keseluruhan kisah kebangkitan yang luar biasa ini akan saya ceritakan sebentar lagi. Sebelum itu, sila tekan butang langgan, suka, dan tinggalkan komen Malaysia, boleh untuk memberi semangat kepada negara jiran kita ini. Deruman kipas helikopter begitu kuat sehingga gegendang telinga saya terasa seperti hendak pecah. Saya memandang keluar tingkap, terbentang luas lautan biru yang tidak berkesudahan di Laut Cina Selatan. Sebuah struktur gergasi perlahan-lahan muncul. Jantung saya seakan terhenti seketika. Dalam 28 tahun bekerja dalam bidang kejuruteraan luar pesisir, saya telah melihat pelantar yang tidak terkira banyaknya. Tetapi ini sesuatu yang sama sekali berbeza. Tingginya 1,27 meter, luasnya bersamaan dengan 3 padang bola sepak. Sebuah pelantar pengekstrakan gas laut dalam, yang menyimpan 500 bilion meter padu gas asli di perutnya, kini berada di hadapan mata saya. Dan di puncaknya yang tertinggi, sebilah bendera berkibar megah ditiup angin. Jalur gemilang. Saya Jose Reyes. Selama 28 tahun, saya adalah pengurus projek kanan di bahagian pembangunan laut dalam Syarikat Tenaga Pahlawan PS dari Filipina. Saya memegang ijazah sarjana dalam bidang kejuruteraan petroleum dari sebuah universiti terkemuka di Amerika dan telah terlibat dalam projek-projek di seluruh dunia, dari medan minyak di Laut Utara hingga ke Teluk Meksiko. Pada usia 54 tahun, saya percaya saya telah melihat semuanya, tetapi saat saya melihat jalur gemilang itu, kerongkong saya terasa kering. Tuan Pengarah, Tuan Okey? Seorang jurutera muda di sebelah saya bertanya dengan risau. Saya menggelengkan kepala. Saya tidak okey langsung. Hujung mata saya terasa pedih. Helikopter mendarat di landasan pelantar. Pintu terbuka dan hembusan udara panas yang membawa bau minyak enjin, bau keluli, dan rasa masin laut menerpa masuk. Saya melangkah turun perlahan-lahan. Lantai keluli yang kukuh menyambut kaki saya. Ini bukan mimpi. 12 tahun. Tepat 12 tahun yang lalu, saya menangis di perairan ini juga. Ketika itu, kami dikepung oleh kapal-kapal pengawal pantai Cina dan terpaksa akur dengan arahan untuk berundur dalam keadaan tidak berdaya. Ketika itu, saya bersumpah akan kembali. Saya pasti akan memacakkan bendera kami di perairan ini. Tetapi sejujurnya, saya hampir berputus asa. Orang Amerika kata ia mustahil. Orang Norway menggelengkan kepala. Syarikat-syarikat kejuruteraan luar pesisir terkemuka dunia semuanya mengundur diri. Mereka mengatakan halangan dari China terlalu sengit dan kedalaman 2,8 meter adalah satu batasan teknikal. Namun, Malaysia telah melakukannya, hanya dalam masa 8 bulan. Saya berjalan-jalan di atas pelantar. Di mana-mana sahaja, para jurutera Malaysia sedang sibuk bekerja. Pada topi keselamatan mereka tertera logo Syarikat Gagasan Marin Samudera (GMS) dan Syarikat Usaha Sama Filipina Malaysia (Pahlawan Petro). Bahasa Malaysia dan Tagalog bercampur baur. Pengarah Jose. Satu suara yang saya kenali. Saya menoleh. Dia ialah Hafiz bin Rahman, Ketua Komander Tapak dari GMS. Seorang lelaki Malaysia yang pendiam dan tenang. Tetapi apa yang telah ditunjukkannya dalam 8 bulan yang lalu sangat bertentangan dengan sikap pendiamnya itu. Selamat datang, Tuan. Encik Hafiz menghulurkan tangannya. Saya menyambut tangannya yang kasar dan keras. Tangan yang telah memimpin 2,400 orang di lautan selama 8 bulan. Encik Hafiz, siapa yang menaikkan bendera itu? Saya menunjuk ke puncak pelantar di mana jalur gemilang sedang berkibar ditiup angin. Encik Hafiz terdiam seketika, kemudian berkata, anggota termuda dalam pasukan kami yang menaikkannya. Seorang pengimpal berusia 24 tahun. Dia kata,
Ini kali pertama dia bekerja untuk projek di luar negara dan mahu menaikkan bendera dengan tangannya sendiri, jadi kami benarkan dia. Saya mengangguk. 24 tahun. Tuan Pengarah. Encik Hafiz memandang saya. 1 jam lagi upacara penyalaan suar pertama akan berlangsung. Tuan mahu saksikan bersama kami? Saya tidak dapat menjawab. Ada sesuatu yang tersekat di kerongkong saya. Sebaliknya, saya hanya mengangguk. Ratusan bilion dolar. Itulah nilai anggaran medan gas ini. Sumber yang tidak dapat disentuh oleh 3 negara, Filipina, Malaysia, dan Brunei, selama 12 tahun. China sentiasa sewenang-wenangnya mendakwa perairan ini milik mereka dan kami hanya mampu melihat, tetapi kini semuanya berbeza. Selagi jalur gemilang itu berkibar, perairan ini bukan lagi milik China semata-mata. Untuk menaikkan bendera ini, kami memerlukan 12 tahun. Tidak, tepatnya 8 bulan. 12 tahun kegagalan dan 8 bulan keajaiban. Saya akan ceritakan kisah ini kepada Anda. Saya harus mulakan dari 12 tahun yang lalu. Ketika itu saya adalah ketua pasukan kaji selidik PEC, penuh semangat dan keyakinan dengan ijazah dari Amerika dan pengalaman di Laut Utara. Saya percaya tiada apa yang mustahil. Apabila kerajaan Filipina mengumumkan rancangan untuk membangunkan medan gas laut dalam, saya secara sukarela menyertai projek di kawasan ini, 120 km dari pantai Palawan. Hasil kaji selidik awal menunjukkan rizab yang sangat besar. Jose, berhati-hati. Bos saya ketika itu, Pengarah Santos, memberi amaran. China tidak akan berdiam diri. Saya ketawa. Tuan Pengarah, ini zon ekonomi eksklusif kita. Mengikut undang-undang antarabangsa, ia jelas milik Filipina. Apa yang China boleh buat? Betapa naifnya saya. Pada hari ketiga, selepas kapal kaji selidik meninggalkan pelabuhan, pada pukul 4 pagi, ketika saya sedang merokok di dek, operator radar berlari ke arah saya. Tuan, ada kapal. Banyak kapal sedang menuju ke sini. Di ufuk, kelihatan titik-titik cahaya. 1, 2, 3, semakin banyak. Saya mengambil teropong, jantung saya seakan terhenti. Kapal pengawal pantai China. 7 buah kapal dalam formasi kipas sedang meluru ke arah kami. Penggera umum berbunyi. Siren kecemasan berbunyi nyaring. Para klasi bergegas keluar. Kapal-kapal China dengan pantas merapatkan jarak. Dalam masa kurang 30 menit, mereka telah mengepung kami sepenuhnya. Suara dalam bahasa China kedengaran dari pembesar suara. Kemudian dalam bahasa Inggris dan Tagalog dengan mesej yang sama, ini adalah perairan bersejarah China. Sila beredar serta-merta. Saya mencapai radio. Ini kapal kaji selidik Filipina. Kawasan ini berada dalam zon ekonomi eksklusif Filipina. Kami meminta kapal-kapal Anda beredar. Tiada jawapan. Sebaliknya, sebuah kapal China menukar haluan ke arah kami. Semakin dekat. 200 meter, 150 meter, 100 meter. Kita akan berlanggar. Elak, jerit kapten. Kapal kami membelok tajam. Para klasi terjatuh di dek. Saya juga terhentak kuat pada pagar. Rasa sakit yang tajam dirusuk saya. Kapal Cina itu melintas hanya 10 meter dari kami. Di atasnya, pengawal pantai Cina memandang kami. Mereka tersenyum sinis. Malam itu kami berundur. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah kegagalan pertama. Kali kedua adalah 4 tahun kemudian. Ketika itu, saya telah dinaikkan pangkat menjadi pengarah. Kerajaan sekali lagi memulakan projek itu. Kali ini, sebuah usaha sama antarabangsa ditubuhkan. Shell dari Belanda dan ExxonMobil dari Amerika Syarikat turut serta. Saya fikir dengan penyertaan syarikat-syarikat besar, China tidak akan berani membuat kacau. Saya silap. Hanya 2 hari selepas peralatan kaji selidik diturunkan ke laut, kemalangan berlaku. Kabel bawah laut terputus. Peralatan bernilai puluhan juta dolar tenggelam ke dasar laut. Masalah teknikal, kata laporan rasmi. Tetapi saya tahu kebenarannya. Saya telah melihat keratan rentas kabel itu. Satu potongan yang kemas. Ia bukan haus dan lusuh semula jadi. Seseorang telah memotongnya dengan sengaja. Shell dan ExxonMobil menarik diri. Mereka kata risikonya terlalu besar. Saya tidak boleh menyalahkan mereka. Itu adalah kebenaran. Usaha ketiga adalah 3 tahun lalu.
Kali ini kami bertindak senyap. Tiada media, tiada pakatan antarabangsa. Hanya Filipina sahaja. Kami hanya menghantar sebuah kapal kaji selidik kecil, tetapi ia berakhir sebelum sempat bermula. Satu panggilan dari kedutaan China. Demi kepentingan hubungan dua hala, kami menasihatkan anda untuk bertindak dengan berhati-hati. Itu sahaja. Satu ayat yang tidak kedengaran seperti ugutan atau amaran, tetapi kerajaan tahu ia adalah satu kata dua. Kaji selidik itu dibatalkan. Malam itu, saya minum. Saya duduk bersendirian di sebuah bar usang di pinggir Manila. Saya meneguk sebotol demi sebotol bir Tiger. 3 botol, 4. Kenapa kita tidak boleh? Saya merungut sendirian. 500 bilion meter padu gas asli bernilai ratusan bilion dolar. Ia terpendam di bawah perairan kita. Ia milik kita, tetapi kita tidak dapat menyentuhnya. Ketika itu, televisyen di bar sedang menyiarkan berita. Berita mengenai kapal-kapal nelayan Cina memotong pukat nelayan Filipina. Di skrin, seorang nelayan tua muncul, rambutnya putih dan wajahnya penuh kedutan. Dia menangis terdesak-desak. Ayah saya, datuk saya, semuanya menangkap ikan di perairan ini. Saya telah tinggal di sini selama 60 tahun, dan sekarang mereka melayan saya seperti penjenayah di perairan saya sendiri. Nama nelayan itu ialah Mang Lito, seorang nelayan berusia 63 tahun dari Palawan. Saya teringat wajahnya. 10 tahun lalu, dalam satu mesyuarat dengan penduduk tempatan mengenai kaji selidik pertama, saya telah bertemu dengannya. Bila gas akan keluar, kampung kami akan menjadi lebih baik, bukan? Saya teringat soalan Mang Lito ketika itu. Saya telah menjawab dengan yakin, dalam masa 5 tahun, kita akan mula mengeluarkan hasil. Akan ada pekerjaan, sekolah akan dibina. 12 tahun telah berlalu. Gas tidak kelihatan. Dan Mang Lito dihalau dari kawasan penangkapannya sendiri. Saya meletakkan gelas bir saya. Tangan saya menggeletar. Saya tidak tahu sama ada kerana marah atau malu. Mungkin kedua-duanya. Dalam 12 tahun, terdapat 47 insiden gangguan oleh China. Itu hanya angka rasmi. Jika ditambah dengan insiden tidak rasmi, jumlahnya melebihi serano. Kerugian yang kami tanggung ialah 230 juta dolar. Tetapi kerugian sebenar tidak dapat diukur dengan angka. Ia adalah kehilangan harapan, maruah, hak untuk memanggil perairan kami sebagai milik kami. Malam itu saya berputus asa sepenuhnya. Ini mustahil, fikir saya. Tiada cara untuk mengalahkan China. Setahun berlalu begitu sahaja, dan kemudian email itu tiba. Pengirim, Bahagian Perniagaan Antarabangsa, Gagasan Marin Samudera. Subjek, Cadangan Kerjasama Pembangunan Medan Gas Laut Dalam di Laut China Selatan. Pada mulanya, saya fikir ia adalah email sampah. Gagasan Marin Samudera, sebuah syarikat Malaysia, membangunkan medan gas laut dalam di Laut Cina Selatan. Saya ketawa sinis. Apa yang orang Malaysia tahu? Sebuah negara yang hanya terkenal dengan pelancongan dan kelapa sawit, mahu membina pelantar laut dalam. Pembangunan medan gas laut dalam bukan perkara main-main. Kedalaman 2,800 meter, tekanan air lebih 280 kali ganda daripada tekanan atmosfera. Suhu air hanya 2 degree C. Anda perlu menggerudi 4,000 meter lagi di bawah dasar laut untuk sampai ke medan gas. Membina pelantar dan mengekstrak gas dalam keadaan sedemikian adalah salah satu cabaran teknikal paling sukar bagi manusia. Hanya Amerika Syarikat, Norway, dan Britain yang dianggap mampu. Malaysia, sejujurnya, saya tidak pernah terfikir tentang mereka. Saya membuang email itu ke dalam tong sampah. Seminggu kemudian, email yang sama tiba lagi. Kali ini dengan fail lampiran, menyusahkan betul. Saya merungut dan membukanya. Saya mula menatal ke bawah. 5 menit kemudian, saya sedang memegang telepon. Lampiran itu adalah laporan mengenai keadaan industri kejuruteraan luar pesisir Malaysia. Saya tergama membacanya. Bahagian pasaran kejuruteraan luar pesisir global. Malaysia, salah satu pemain utama di Asia. Pelantar jangkap terbesar di dunia. Dibina di Malaysia. Loji terapung gas asli cecair, FLNG, pertama di dunia. Malaysia terlibat dalam pembinaannya. Kontrak pembinaan Unit Pemprosesan Pusat, TPU, laut dalam terbesar di dunia, diberikan kepada Malaysia. Saya tidak tahu.
Saya tidak tahu bahawa Malaysia telah mencapai tahap sedemikian. Saya fikir mereka hanyalah sebuah negara yang membina beberapa buah kapal kontena di limbungan kapal tradisional. Tetapi laporan itu menyatakan sebaliknya. Malaysia sedang menguasai pasaran kejuruteraan luar pesisir serantau. Medan minyak laut dalam di Brazil, projek LNG di Australia, medan gas di Afrika. Semuanya mempunyai sentuhan Malaysia. Saya berasa malu. 28 tahun dalam industri ini, dan saya tidak tahu tentang ini. Saya menelpon ke Kuala Lumpur. Ya, gagasan Marin Samudera. Boleh saya bantu? Saya Jose Reyes, dari Palawan PS, Filipina. Bolehkah saya bercakap dengan orang yang menghantar email itu? Orang yang disambungkan kepada saya ialah Hafiz bin Rahman. Encik Hafiz, seorang yang tidak banyak bercakap. Tanpa basa-basi, dia terus ke intipati. Saya mahu bertemu untuk berbincang secara bersemuka. Minggu depan saya akan ke Manila. Tunggu, Encik Hafiz, saya berkata dengan tegas. Biar saya tanya terus terang. Adakah Anda tahu tentang masalah dengan China? Adakah Anda tahu apa yang telah kami lalui selama 12 tahun ini? Di hujung talian, senyap seketika. Kemudian Encik Hafiz berkata, saya tahu, itulah sebabnya kami menghubungi Anda. Dan walaupun begitu, Anda masih mahu melakukannya? Ya, jawaban yang ringkas dan padat. Saya rasa sukar untuk percaya. Amerika sudah berputus asa. Norway menolak. China tidak akan berdiam diri. Mampukah Malaysia menahannya? Encik Hafiz tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata, kita akan berbincang minggu depan. Apabila Tuan melihat dokumen yang saya bawa, mungkin Tuan akan berubah fikiran. Telefon diletakkan. Saya memandang gagang telefon dengan terkejut. Apa itu tadi? Keyakinan atau kebodohan? Seminggu kemudian, di bilik mesyuarat di Manila, saya tidak bersendirian. Timbalan Menteri Tenaga Malaysia, Encik Tan Beng Hock, dan Pengarah Biro Sumber Marin Brunei, Puan Maria, turut hadir. Wakil dari 3 negara yang berkongsi perairan yang sama telah berkumpul. Jose, orang Malaysia, tanya Timbalan Menteri Tan dengan nada tidak percaya. Ya, sebuah syarikat bernama Gagasan Marin Samudera. Pertama kali saya dengar, boleh dipercayai ke? Sela Pengarah Maria. Saya sudah membuat kajian, saya menjawab. Sangat mengagumkan, mereka adalah antara pemain utama dalam kejuruteraan luar pesisir di Asia. Timbalan Menteri Tan membulatkan matanya. Utama? Di Malaysia? Saya pun tidak tahu. Saya pun sama, saya berkata sambil tersenyum malu. Tetapi bukan itu masalahnya, kan? Kata Pengarah Maria. Filipina adalah negara yang paling teruk berdepan dengan China. Selepas banyak insiden di laut, mereka tidak lagi mempunyai ilusi tentang China. Mereka tidak akan berdiam diri. Amerika pun tidak dapat menghalang mereka. Malaysia, bilik itu diselubungi kesunyian yang berat. Ketika itu, pintu terbuka. Hafiz bin Rahman melangkah masuk. Di belakangnya ada 2 orang lagi, seorang berpakaian sut dan seorang lagi berpakaian kerja. Maaf membuat tuan-tuan dan puan-puan menunggu, kata Encik Hafiz sambil menunduk hormat dan terus ke intipati. Kami telah mengkaji semua yang telah Anda lalui selama 12 tahun ini. Halangan daripada pengawal pantai China, tindakan sabotaj peralatan, tekanan diplomatik. Kami telah menganalisis 47 rekod. Saya terkejut. Bagaimana mereka tahu tentang rekod dalaman kami? Dan kami telah sampai kepada satu kesimpulan, kata Encik Hafiz sambil meletakkan satu fail tebal di atas meja. Kami boleh melakukannya. Timbalan Menteri Tan ketawa sinis. Encik Hafiz, keyakinan itu bagus, tetapi kita bercakap tentang 12 tahun. 12 tahun di mana syarikat-syarikat terkemuka dunia telah gagal. Apa asas Anda untuk berkata begitu? Encik Hafiz membuka fail itu. Satu timbunan kertas tebal muncul. 8 bulan sudah cukup, bilik itu seolah-olah membeku. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Apa yang Anda katakan? 8 bulan? Dari pembinaan pelantar hingga pengekstrakan aliran gas pertama, kata Encik Hafiz. Timbalan Menteri Tan bangun berdiri. Awak bergurau? Sebuah pelantar laut dalam berskala besar seperti ini memerlukan sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan itu dalam keadaan tanpa sebarang halangan. Wajah Encik Hafiz tidak berubah. 3 tahun adalah proses Amerika. Kami berbeza. Dia membelek dokumen-dokumen itu.
Jadual yang terperinci, rancangan peruntukan kaki tangan, senarai peralatan yang padat. Jumlah kaki tangan, 2646 orang. Bekerja 3 shift, 24 jam sehari. 180 jenis jentera. Suara Encik Hafiz tidak menunjukkan sebarang emosi ketika membaca angka-angka itu, seolah-olah membaca laporan biasa. Modul-modul utama akan dibina terlebih dahulu di Malaysia. Di Tapak, kami hanya akan memasangnya. Tiada fasa yang sia-sia, tiada masa menunggu. Pengarah Maria mengambil dokumen-dokumen itu. Dia membelek halaman demi halaman, matanya semakin membesar. Adakah ini benar? Benar, jawab Encik Hafiz. Saya mengambil dokumen itu dan melihat jadualnya. Tiada satu pun ruang kosong. Setiap hari, setiap jam telah dirancang, tetapi ada sesuatu yang kurang. Encik Hafiz, bagaimana pula dengan China? Dalam rancangan ini tiada pemboleh ubah China. Encik Hafiz mengangguk. Betul, ia tiada dalam dokumen ini. Dia mengeluarkan satu lagi fail. Ini rancangan berasingan. Tetapi ada satu perkara yang boleh saya katakan sekarang. Encik Hafiz memandang tepat ke mata saya. Kami sudah bersedia. Saya dapat merasakan sesuatu dalam pandangannya. Ia bukan keangkuhan, bukan juga kebodohan. Ia adalah kepastian. Bilik itu senyap semula. Timbalan Menteri Tan duduk. Pengarah Maria tidak melepaskan pandangannya dari dokumen itu. Saya menggigit bibir. 12 tahun. Selama 12 tahun, kami telah menunggu. Menunggu seseorang datang membantu, seseorang yang akan berpihak kepada kami. Tetapi orang Amerika tidak melakukannya. Orang Norway juga begitu. Semuanya tunduk kepada tekanan China. Sekarang, di hadapan saya adalah orang Malaysia. Orang Malaysia yang mengatakan mereka boleh melakukannya. Patutkah saya percaya mereka? Saya masih belum tahu. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang Malaysia ini dalam 8 bulan akan datang atau bagaimana mereka akan berhadapan dengan China. Mesyuarat hari itu berakhir tanpa sebarang keputusan. Tetapi saya tahu sesuatu akan berubah. Buat pertama kalinya dalam 12 tahun, secebis harapan mula bersinar dalam fikiran saya. Pelabuhan Teluk Subic, Filipina. Bersama Timbalan Menteri Tan dan Pengarah Maria, kami berdiri di jeti. Hari ini adalah hari armada pertama dari Malaysia akan tiba. Sejujurnya, saya separuh percaya separuh ragu. Tidak, saya lebih banyak ragu. 8 bulan. Amerika pun kata perlu 3 tahun, dan mereka kata akan melakukannya dalam 8 bulan. Tidak masuk akal. Itu mereka. Pengarah Maria menunjuk ke arah ufuk. Saya mengecilkan mata. 1 titik hitam muncul. 1, 2, 3. Semakin banyak, semakin besar. 5 menit kemudian, mulut saya ternganga. Itu bukan kapal, itu sebuah armada. Diketua oleh sebuah kapal pengangkut separa tenggelam yang gergasi. Di atas deknya, satu struktur keluli yang besar. Ia adalah satu modul pelantar. Di belakangnya, kren terapung, kapal pengangkut bahan, kapal penginapan, kapal sokongan, berbaris-baris. 1, 2, 3. Timbalan Menteri Tan mula mengira. 28, 29, 34 buah kapal. Suaranya bergetar. Saya juga begitu. Apabila Anda melihatnya di atas kertas, ia hanyalah angka. 34 buah kapal, 2 nilam 400 orang, 180 jentera. Angka-angka biasa. Tetapi apabila Anda melihatnya dengan mata Anda sendiri, ia sama sekali berbeza. Itu bukan angka. Itu adalah keazaman. Armada itu mula berlabuh. Di atas kapal, orang Malaysia bergerak pantas. Jeritan, bunyi enjin, bunyi keluli berlaga, semuanya bercampur menjadi satu. Pengarah Jose. Suara yang saya kenali. Hafiz bin Rahman sedang turun dari kapal pertama. Selamat datang, Encik Hafiz. Saya berjabat tangan dengannya. Kami tiba 2 hari lebih awal dari jadual, kata Encik Hafiz dengan riak wajah tenang yang sama, tetapi dengan kilauan keyakinan di matanya. Skala armada ini sungguh luar biasa, kata Timbalan Menteri Tan dengan kagum. Ini belum semuanya, jawab Encik Hafiz. Apa maksud Anda? Armada kedua akan tiba dalam 10 hari lagi, dengan 800 orang lagi dan peralatan laut dalam. Saya terdiam. Pemandangan di hadapan saya sudah cukup mengagumkan dan ada lagi yang akan datang. Tuan-tuan mahu lihat sendiri? Encik Hafiz mengangguk.
Saya akan tunjukkan modul utama. Kami menaiki kapal. Kami berdiri di hadapan struktur yang dibawanya. Tingginya pasti 40 meter. Kami terpaksa mendongak untuk melihat keseluruhannya. Apa ini? Tanya pengarah Maria. Ini adalah unit pemprosesan pusat pelantar. Peralatan teras untuk mengasingkan dan membersihkan gas. Ia dibina sepenuhnya di Malaysia, jelas Encik Hafiz. Biasanya ia tidak dibina di tapak? Tanya saya. Setahu saya, anda pasang kerangka keluli, kimpalan, pasang di tapak. Itu cara lama. Kami berbeza, kata Encik Hafiz sambil menunjuk ke arah struktur itu. Semua modul utama disiapkan di Malaysia dan diangkut ke sini. Di tapak, kami hanya memasangnya, macam bermain Lego. Benda sebesar ini boleh diangkut? Boleh. Kerana kapal pengangkut ini kami yang bina, kata Encik Hafiz dengan sedikit nada bangga. Saya melihat semula struktur itu. Kimpalannya kemas, catnya sempurna. Jelas sekali ia dibina dengan ketepatan di dalam kilang, bukan tergesa-gesa di laut. Berapa banyak masa yang dapat dijimatkan dengan cara ini? Tanya Timbalan Menteri Tan. 70%. Masa pembinaan di tapak berkurang sebanyak 70%. Itulah sebabnya kerja yang memerlukan 3 tahun boleh disiapkan dalam 8 bulan. Saya menggelengkan kepala, tidak percaya, tetapi bukti ada di hadapan mata saya. Encik Hafiz, boleh saya tanya satu soalan? Saya bertanya teragak-agak. Tentu. Kenapa Malaysia mengambil kerja ini? Sejujurnya, risikonya sangat besar. Halangan China, konflik antarabangsa. Ia adalah projek yang Amerika pun sudah tinggalkan. Apa untungnya untuk Malaysia? Encik Hafiz terdiam seketika. Dia memandang ke arah laut dan kemudian perlahan-lahan mula bercakap. Ayah saya seorang askar. Satu jawapan yang tidak dijangka. Pada tahun 60-an, beliau berjuang menentang anasir komunis semasa darurat. Beliau melihat rakan-rakannya gugur untuk mempertahankan setiap inci tanah air ini. Suara Encik Hafiz menjadi perlahan. Ketika itu, Malaysia dan negara-negara jiran tiada apa-apa. Tiada teknologi, tiada wang, tiada kuasa. Hanya semangat patriotik dan ketabahan. Kuasa-kuasa besar memandang rendah kepada kami, Barat tidak mempedulikan kami. Negara-negara jiran berhati-hati. Dia memandang saya. Hampir 60 tahun telah berlalu. Sekarang Malaysia sudah berbeza. Kapal yang kami bina belayar di semua lautan. Produk yang kami hasilkan ada di seluruh dunia. Tiada apa yang kami tidak boleh lakukan. Saya diam mendengar. Pengarah Jose, saya difahamkan Filipina, Malaysia dan Brunei tidak dapat mengambil sumber di perairan sendiri kerana China selama 12 tahun. Pandangan mata Encik Hafiz menjadi serius. Kami benci perasaan itu. Kerana kami juga pernah begitu. Dibuli kerana kami lemah, dipandang rendah kerana kami tiada teknologi. Kami faham perasaan itu. Dia meletakkan tangannya di bahu saya. Kali ini, kami akan bantu anda. Bantuan yang tidak kami terima 60 tahun lalu. Ketika itu, kerongkong saya terasa kering. Saya tidak sangka akan mendengar kata-kata ini dari seorang jurutera Malaysia yang pendiam. Baiklah, kita bercakap tentang kerja, kata Encik Hafiz, menarik tangannya dan kembali kepada riak wajah tenangnya. Esok kami akan mula bergerak ke tapak. Sasaran pertama, siapkan 6% kemajuan dalam seminggu. Boleh kita lakukannya? Saya mengangguk. Saya masih belum sepenuhnya mempercayainya, tetapi saya mula merasakan sesuatu mungkin akan berubah. Seminggu kemudian, saya menerima laporan dari tapak. Kemajuan 12%. 2 kali ganda sasaran. Beijing. Ibu Pejabat Perbadanan Minyak Luar Pesisir Kebangsaan China, CNOOJ. Naib Presiden Wang Wei melihat dokumen mesyuarat. Pada usia 48 tahun, beliau adalah naib presiden yang bertanggungjawab ke atas rantau Asia Tenggara, seorang bintang yang sedang meningkat naik dalam industri tenaga China. Jadi, orang Malaysia sudah masuk? Tanyanya. Ya, Tuan Naib Presiden. Gagasan Marin Samudera. Satu armada 34 buah kapal telah dikerahkan ke tapak, lapor seorang bawahan. Wang Wei tersenyum sinis. Gagasan Marin Samudera? Bukankah mereka hanya pembina kapal? Ya, betul. Tetapi dalam pasaran kejuruteraan luar pesisir, mereka adalah yang teratas di rantau ini. Teratas? Wang Wei mengangkat kening. Kenapa kita tidak tahu?
kerana kita tidak mempedulikan bidang mereka. Baiklah, tak mengapa, kata Wang Wei sambil melambaikan tangannya. Apa yang orang Malaysia boleh buat di Laut Cina Selatan? Orang Amerika pun sudah lari. Berapa bulan mereka boleh bertahan? Ketawa bergema di dalam bilik itu. Pasti tidak lebih dari 5 bulan, kata seorang pengarah. 5 bulan? Setahun pun tidak, selah seorang lagi. Wang Wei menyalakan sebatang rokok. Merokok dilarang di dalam bilik mesyuarat, tetapi tiada siapa berani menghalangnya. Malaysia mesti tahu di mana letaknya. Teruskan sahaja dengan kelapa sawit mereka. Kenapa campur tangan dalam urusan orang lain? Dia menghembuskan asap. Teruskan laporan. Malam itu, media kerajaan China serentak menyiarkan berita. People's Daily menulis, syarikat Malaysia terlibat dalam aktiviti pembangunan haram di Laut China Selatan, satu tindakan melulu yang mengancam keamanan serantau. Agensi berita Xinhua lebih keras. Malaysia mesti tahu kedudukannya. Bersembunyi di belakang kuasa besar untuk menimbulkan masalah adalah pilihan yang berbahaya. Global Times dalam satu artikel memberi amaran. Memasuki Laut China Selatan tidak ubah seperti melancarkan perang proksi untuk Amerika Syarikat. Sesiapa yang melupakan sejarah tidak mempunyai masa depan. Dari pejabat saya di Manila, saya memantau berita-berita ini. Hati saya berdebar, ia sudah bermula. Tekanan dari China, telefon berdering. Ia adalah Hafiz bin Rahman. Pengarah Jose, sudah lihat berita dari China? Ya, sudah. Apa yang kamu akan buat? Senyap seketika. Kemudian Encik Hafiz berkata, kami akan abaikan. Apa? Apa yang mereka katakan tidak menakutkan. Kami akan teruskan kerja kami. Telefon diletakkan. Saya memandang gagang telefon. Orang-orang ini benar-benar nekat, atau mereka ada muslihat lain. Tetapi, serangan China tidak berhenti pada kata-kata. 3 hari kemudian, Kementerian Luar Malaysia menerima panggilan dari Kedutaan China. Demi kepentingan hubungan dua hala, kami menasihatkan anda untuk bertindak dengan berhati-hati. Pada hari yang sama, Kementerian Luar Brunei menerima mesej yang sama. Filipina juga tidak terkecuali. Timbalan Menteri Tan menelpon saya. Jose, kerajaan sedang goyah. China sedang menekan. Ramai yang takut. Mereka akan tarik diri? Belum. Tetapi jika China menekan lebih kuat, saya tidak pasti. Saya mengetap gigi. Lagi, sama seperti 12 tahun lalu. Pengarah Maria juga dalam keadaan yang sama. Filipina okey. Kami sudah biasa dengan tekanan China. Tetapi Malaysia adalah masalah. Sebuah negara kecil sukar untuk menentang. Saya menelpon ke tapak dan meminta untuk bercakap dengan Encik Hafiz. Encik Hafiz, China sudah mula menekan secara diplomatik. Kerajaan Malaysia sedang goyah. Apa yang kamu akan buat? Kami akan percepatkan kerja. Apa? Kami tidak akan beri masa untuk politik campur tangan. Kami akan cipta fait accompli sebelum China sempat berbuat apa-apa. Saya tidak faham maksud anda. Dalam masa 3 bulan, kami akan siapkan kerangka pelantar. Sebaik sahaja struktur itu berdiri, ia akan menjadi sangat sukar untuk dirobohkan. China pun tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya. 3 bulan, rancangan asal adalah 5 bulan. Kami akan pendekkan. Kami akan tingkatkan lagi kecekapan. Bekerja 24 jam sehari. Suara Encik Hafiz sangat tegas. Tuan Pengarah, saya hanya minta satu perkara dari Tuan. Apa dia? Percayakan kami. Dalam 3 bulan lagi, Tuan akan lihat. Telefon diletakkan. Saya memandang keluar tingkap. Percaya? Selama 12 tahun, saya hanya mengalami pengkhianatan. Bagaimana saya boleh percaya dengan mudah? Tetapi saya tiada pilihan lain. Jika bukan Malaysia, tiada siapa lagi. Ketika itu, televisyen sedang menyiarkan berita. Buletin berita, stesen TV Kerajaan China, CCTV. Naib Presiden Wang Wei sedang ditemu bual. Kami mengiktiraf keupayaan teknologi Malaysia. Dalam pelancongan, dalam pertanian. Ia sebuah negara yang baik. Tetapi kejuruteraan luar pesisir laut dalam adalah bidang yang berbeza. Apakah pencapaian Malaysia dalam bidang ini? Kedalaman 2,800 meter di Laut Cina Selatan bukan main-main. Wartawan bertanya, ada kabar angin Malaysia menyasarkan untuk siap dalam 8 bulan? Wang Wei ketawa sinis. 8 bulan? Haha. Amerika perlu 3 tahun.
Malaysia lebih hebat dari Amerika? Saya percaya mereka tidak akan bertahan 5 bulan pun. Saya mematikan televisyen. Tangan saya menggeletar kerana marah. Mereka memandang rendah kepada kami. Malaysia akan marah. Tetapi yang lebih membuat saya marah ialah diri kami sendiri. Kami tidak berbuat apa-apa selama 12 tahun di hadapan orang Cina yang angkuh ini. Ketika itu, telefon saya bergetar. Satu mesej dari tapak. Laporan kemajuan minggu ke-2 selesai. Kadar pencapaian 28%. Melepasi jadual 5 hari. Saya membaca semula angka itu. 28%. Dalam masa 2 minggu. Rancangan asal ialah 18%. Saya memandang keluar tingkap semula. Malam semakin larut. China sedang mengejek, tetapi Malaysia sedang bekerja dalam senyap. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Mungkin kali ini berbeza, fikir saya buat pertama kalinya. Sebulan berlalu. Saya menaiki helikopter ke tapak. Saya fikir saya perlu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hanya angka sukar dipercayai. Kemajuan 47% dalam masa sebulan. Rancangan asal ialah 32%. Jauh melepasi sasaran, helikopter tiba di atas tapak. Saya memandang keluar tingkap dan menahan nafas. Sebulan yang lalu, ia hanyalah laut biru. Sekarang berbeza. Satu struktur keluli gergasi sedang menjulang di atas permukaan laut. Walaupun belum siap, bentuknya sudah jelas. Bentuk pelantar sudah mula kelihatan. Mereka buat ini dalam masa sebulan. Jurutera di sebelah saya merungut dengan nada tidak percaya. Saya juga merasakan perkara yang sama. Helikopter mendarat. Hafiz bin Rahman sedang menunggu. Wajahnya legam terbakar matahari dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Nampaknya dia tidak cukup tidur bulan lepas. Selamat datang, Tuan. Encik Hafiz, bagaimana kamu semua lakukannya? Saya bertanya serta-merta, malah terlupa untuk memberi salam. Mari saya tunjukkan, kata Encik Hafiz dan berjalan di hadapan. Kami berjalan di tapak. Percikan api kimpalan berterbangan di mana-mana. Kren mengangkat bongkah-bongkah keluli. Orang ramai bergerak seperti semut, tetapi ada sesuatu yang pelik. Encik Hafiz, sekarang pukul berapa? 3 petang. Jadi kenapa ramai sangat orang? Biasanya shift petang lebih lengang. Encik Hafiz tersenyum. Kali pertama saya melihatnya tersenyum. Kami ada 3 shift. Setiap shift 8 jam, 3 shift, tanpa henti. Saya berhenti. Kamu bekerja 24 jam sehari? Waktu malam juga? Ya. Kami telah memasang 32 menara lampu. Malam terang seperti siang. Encik Hafiz menunjuk ke arah struktur keluli. Tuan nampak menara lampu itu? Ia dibuat khas di Malaysia untuk persekitaran laut. Saya melihat menara-menara lampu itu. Di atas tiang-tiang gergasi, terdapat berpuluh-puluh lampu limpah. Satu lampu limpah seperti itu boleh menerangi sebuah padang bola. 32 buah sekaligus boleh menerangi seluruh tapak seperti siang hari. Bekerja 24 jam, bolehkah orang tahan? Mereka bekerja 8 jam dan berehat 16 jam. Di kapal penginapan, ada pendingin hawa, bilik mandi, dewan makan, malah gimnasium. Ia seperti sebuah hotel, kata Encik Hafiz sambil menunjuk ke arah kapal penginapan, sebuah kapal besar yang berlabuh di sebelah pelantar. 100 orang tinggal di kapal ini. 1,200 orang lagi di pangkalan darat. Mereka bergilir-gilir. Tetapi walaupun begitu, ia tetap sukar, bukan? Sukar. Tetapi semua orang tahu sebelum datang ke sini bahawa dalam 8 bulan mereka akan selesai dan pulang ke rumah. Encik Hafiz memandang para pekerja. Budak-budak tu, mereka lekatkan gambar keluarga di dalam topi keselamatan mereka. Mereka bekerja lebih keras untuk siapkan cepat dan pulang ke rumah. Saya melihat seorang pekerja berhampiran. Memang benar, ada sekeping gambar kecil dilekatkan di dalam topi keselamatannya. Nampaknya istri dan anaknya. Saya merasakan satu emosi yang tidak dapat digambarkan. Tuan nampak budak tu? Encik Hafiz menunjuk seorang pekerja muda yang sedang bekerja di bawah kren. Namanya Aiman bin Yusuf, 24 tahun, dari Lumut. Ayahnya seorang pengimpal di limbungan kapal. Betul ke? Ayahnya sudah meninggal 3 tahun lalu dalam satu kemalangan kerja. Saya memandang Aiman.
Pakaian kerjanya basah lencun dengan peluh, wajahnya legam tetapi pandangan matanya teguh. Aiman beritahu saya, ayahnya sepanjang hayat membina kapal. Dia mahu membina pelantar. Dia mahu buat sesuatu yang lebih besar dari ayahnya, kata Encik Hafiz dengan suara perlahan. Dia secara sukarela menyertai projek ini. Baru sahaja kahwin dan meninggalkan rumah. Katanya dalam 8 bulan dia akan pulang untuk menyambut ulang tahun perkahwinan pertama. Saya terdiam. Tuan Pengarah, kami bekerja 24 jam sehari ada sebabnya, Encik Hafiz memandang saya. Kami kena siapkan cepat supaya budak-budak ni boleh pulang ke rumah. Kembali kepada keluarga mereka. Saya mengangguk. Kerongkong saya terasa sebak dan saya tidak dapat berkata-kata. Ketika itu, dari pembesar suara kedengaran satu pengumuman dalam bahasa Malaysia. Perhatian, pasukan A, masa untuk tukar shift. Terima kasih atas kerja keras anda. Para pekerja mula bergerak. Satu kumpulan turun, satu kumpulan lagi naik. Pertukaran shift berjalan lancar seperti jentera yang telah diprogramkan. Setiap hari macam ni? Ya, setiap 8 jam, tukar shift, tepat pada masanya. Saya berasa kagum. Ini bukan sekadar tapak pembinaan, ia adalah sebuah sistem yang besar. Encik Hafiz, boleh saya tanya satu soalan? Tentu. Kenapa kamu perlu buat begini? Kamu boleh buat lebih perlahan. Setahun 2 tahun pun okey. Encik Hafiz berfikir sejenak, kemudian berkata, China tidak akan menunggu kita. Apa maksud anda? Jika kita bekerja lambat, China akan ada masa untuk sabotaj, tekanan diplomatik, halangan fizikal. Mereka boleh buat macam-macam. Tetapi jika kita cepat, China tidak akan ada masa untuk bertindak balas. Dia memandang pelantar itu. Kelajuan adalah senjata kita. Satu-satunya senjata kita. Saya faham. Malaysia tidak mempunyai kekuatan untuk berdepan secara langsung dengan China. Sebaliknya, mereka menggunakan kelajuan untuk menang. Satu strategi untuk mencipta fait accompli sebelum China sempat bertindak. Tuan Pengarah, datanglah lagi sebulan dari sekarang, kata Encik Hafiz. Saya akan tunjukkan kemajuan 70%. Saya memandangnya. Dia serius. Baiklah. Sebulan lagi saya akan kembali. Ketika saya menaiki helikopter, saya menoleh ke belakang. Di atas pelantar, percikan api kimpalan masih menyala terang. Walaupun malam menjelang, api itu tidak akan padam. Orang Malaysia, orang-orang ini benar-benar berbeza. Buat pertama kalinya, saya benar-benar percaya. Bulan ketiga, kemajuan, 71%. Janji Encik Hafiz tepat. Tidak lebih 1%. Tidak kurang 1%. Kerangka pelantar telah siap. Satu struktur keluli gergasi berdiri megah di lautan. Sekarang tinggal memasang peralatan di dalamnya. Saya berasa lega. Itu adalah kesilapan saya. Hari itu, pukul 5 pagi, telefon berdering. Tuan Pengarah, kecemasan. Suara penyelia tapak bergetar. Ada apa? Pengawal pantai China. 12 buah kapal sedang menuju ke sini. Jantung saya seakan terhenti. Akhirnya mereka datang. Saya bergegas memakai pakaian dan berlari ke pusat operasi di Ibu Pejabat Palawan PS. Timbalan Menteri Tan dan Pengarah Maria sudah berada di sana. Wajah masing-masing pucat. Di skrin besar, imej satelit muncul. 12 titik hitam sedang menghampiri di sekeliling pelantar. Kapal pengawal pantai China. Berapa jauh lagi? 15 batu nautika. Mendekat dengan kelajuan 20 knot. Dalam 40 minit lagi, mereka akan sampai di tapak. Saya mencapai radio. Tapak, jawab. Sambungkan saya dengan Encik Hafiz. Seketika kemudian, suara Encik Hafiz kedengaran. Saya Hafiz, dengar. Anda tahu keadaan? Ya, kami sudah nampak di radar. Apa yang anda akan buat? Senyap seketika. Kemudian Encik Hafiz berkata, kami akan teruskan kerja. Apa kata anda? Kami tidak akan berhenti. Itulah yang China mahu. Mereka mahu kami takut dan berhenti. Saya tergamam. Encik Hafiz, itu 12 buah kapal. Kapal bersenjata. Kalau berlaku konflik macam mana, tidak akan ada konflik. Bagaimana anda begitu yakin? Saya tidak yakin. Tetapi jika kami berhenti, kami akan kalah. Melalui radio, saya masih dapat mendengar bunyi jentera, kimpalan, kren, kerja masih berjalan. Tuan Pengarah, percayakan kami. Radio dimatikan.
Saya memandang skrin. Kapal-kapal Cina semakin dekat. Tinggal 25 menit, 20 menit, 15 menit. Apa yang patut kita buat? Tanya timbalan Menteri Tan. Tangannya menggeletar. Saya tidak tahu, jawab saya jujur. Tinggal 10 menit. Kapal-kapal Cina berhenti pada jarak 2 batu nautika dari pelantar dan mula membentuk bulatan kepungan. Suara dalam bahasa Cina kedengaran dari pembesar suara. Ini adalah perairan di bawah bidang kuasa Cina. Runtuhkan segera struktur haram ini dan beredar. Mesej yang sama diulang dalam bahasa Inggris, Melayu dan Malaysia. Kamera di tapak merakam imej kapal-kapal Cina. Ada meriam air dipasang di haluan. Di dek, pengawal pantai bersenjata. Jarak semakin dekat. 1,5 batu nautika. Jerit operator. 1 batu nautika. 800 meter. Saya menggenggam penumbuk, jantung saya berdegup kencang. Mereka berhenti pada 500 meter. Kapal-kapal China berhenti pada jarak 500 meter dan konfrontasi pun bermula. 1 jam berlalu, 2 jam. Kapal-kapal China tidak bergerak. Tetapi di atas pelantar, kerja diteruskan. Kamera masih menunjukkan percikan api kimpalan. Orang-orang ni betul-betul sedang bekerja? Tanya. Pengarah Maria dengan nada tidak percaya. Nampaknya begitu, jawab saya. Saya juga sukar untuk percaya. Di hadapan mereka ada 12 buah kapal Cina bersenjata, dan mereka masih terus mengimpal. 3 jam berlalu, ketika itu, satu titik baru muncul di skrin. Ia datang dari arah selatan. Apa tu? Operator membesarkan imej dan matanya terbeliak. Tentera Laut Diraja Malaysia. 2 buah frigat kelas Lekiu. Pusat operasi menjadi Riu. Saya memandang skrin. Itu adalah 2 buah frigat kelas Lekiu, kapal perang termoden Tentera Laut Diraja Malaysia. Kapal-kapal Cina mula bergerak. Tetapi bukan untuk mendekat. Mereka sedang berundur. Kapal-kapal Cina sedang berundur. 3 batu nautika, 4 batu nautika. Timbalan Menteri Tan terduduk di kerusi. Ya Tuhan, saya tidak dapat mengalihkan pandangan dari skrin. 2 buah frigat Malaysia telah mengambil posisi di antara pelantar dan kapal-kapal Cina. Senyap tetapi tegas. Kapal-kapal Cina berundur lebih jauh hingga 5 batu nautika dan tidak lagi mendekat. Telefon berdering. Ia Encik Hafiz. Tuan Pengarah, saya sudah lihat tentera laut kita. Saya dapat panggilan dari Kuala Lumpur. Kerajaan telah membuat keputusan. Kerongkong saya terasa kering. Encik Hafiz. Kenapa kerajaan Malaysia buat begini? Kerana kami telah memberi janji, kata Encik Hafiz dengan suara yang mantap. Apabila kami kata kami akan buat sesuatu, kami akan lakukannya hingga akhir. Itulah cara kami orang Malaysia. Telefon diletakkan. Saya duduk di kerusi. Kaki saya terasa lemah. Selama 12 tahun, tiada siapa yang menyokong kami. Bukan Amerika, bukan Eropah, bukan juga negara-negara jiran. Semuanya takutkan Cina dan berpaling tadah. Tetapi Malaysia berbeza. Mereka menghantar kapal perang mereka. Mereka bertegas menentang Cina. Saya memandang keluar tingkap. Matahari sedang terbenam. Tetapi di dalam diri saya, sesuatu sedang terbit. Ia adalah harapan. Harapan yang sebenar. Selepas 12 tahun, malam itu, selepas pengawal pantai Cina berundur, Beijing menjadi gempar. Kementerian Luar China mengeluarkan kenyataan segera. Tindakan Malaysia menghantar kapal perang ke Laut China Selatan adalah satu ancaman serius kepada keamanan serantau. Kami menuntut mereka menarik balik kapal perang dengan segera. Kementerian Pertahanan China lebih keras. Kami berhak mengambil semua langkah yang perlu. Media kerajaan China serentak mengecam Malaysia. People's Daily menulis, Malaysia secara sukarela menjadi bidak catur Amerika, satu tindakan tidak berterima kasih dan pengkhianatan. Xinhua memberi amaran, mampukah Malaysia menahan kemurkaan China? Di buletin berita CCTV, pakar-pakar yang dijemput mengkritik Malaysia. Ekonomi Malaysia bergantung kepada China. Ekspor ke China merangkumi 25% daripada jumlah keseluruhan. Jika China mau, mereka boleh melumpuhkan ekonomi Malaysia. Betul, Malaysia telah membuat kesilapan besar. Mereka akan menyesal tidak lama lagi. Dari Manila, saya mengikuti berita-berita ini. Saya risau, bagaimana jika China benar-benar melancarkan tindakan balas.
Tetapi sesuatu yang tidak dijangka berlaku dari dalam negara China sendiri. Keesokan paginya, satu artikel muncul di Weibo, ditulis oleh seorang pelajar Universiti Peking. Tajuknya, "Kenapa kita mesti benci Malaysia?" Isinya seperti berikut. Kerajaan kata Malaysia jahat, tetapi saya tidak faham apa salah Malaysia kepada kita. Adakah salah memakai pakaian buatan Malaysia? Adakah jenayah memakan buah-buahan yang diimport dari Malaysia? Adakah pengkhianatan menggunakan komponen elektronik dari Malaysia? Saya suka melancong ke Malaysia. Saya suka makanan mereka. Kerana politik, perlukah saya ketepikan semua perasaan ini? Dan sejujurnya, kita patut tanya diri kita, kenapa negara-negara di Laut Cina Selatan mengalu-alukan Malaysia? Mungkin kita patut fikir semula cara kita melayan mereka. Artikel itu tersebar dengan pantas. 100,000 perkongsian dalam 1 jam, 1 juta dalam 3 jam. Komen meletus. Sangat betul. Kerajaan punya dasar luar yang teruk. Kenapa kita yang kena bayar harganya? Saya ingat ketegangan sebelum ini. Barangan tersekat di sempadan. Syarikat saya bankrupt. Rantaian bekalan, saya bergantung 60% kepada kilang-kilang di Malaysia. Kalau ada masalah lagi, saya akan bankrupt. Jangan cari pasal lagi. Telefon, komputer, pakaian, tanpa komponen dan produk dari Malaysia, kita nak hasilkan guna apa? Kerajaan China cuba memadam artikel itu, tetapi sudah terlambat. Tangkapan skrin tersebar di mana-mana dan beribu-ribu artikel serupa muncul. Malam itu, di puncak trending Weibo di China, satu tanda pagar naik ke nombor 1, "Jangan sentuh Malaysia." Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Belia dan ahli perniagaan China membantah kerajaan mereka demi Malaysia. Timbalan Menteri Tan menelefon saya. "Jose, sudah lihat media sosial China?" "Ya, sedang lihat nih. Luar biasa. Belia China menyokong Malaysia." Saya pun terkejut. Apa yang berlaku? Kuasa saling kebergantungan ekonomi. Saya rasa, dalam 20 tahun kebelakangan ini, Malaysia telah menjadi kilang penting dunia. Satu rantaian yang tidak boleh diganti dalam rantaian bekalan global. Banyak perniagaan China bergantung kepada bekalan dari Malaysia. Apabila kerajaan China cuba menghukum Malaysia, rakyat dan perniagaan mereka sendiri yang bertindak balas kerana mereka tidak mahu kehidupan dan pekerjaan mereka terjejas. Ia bukan kuasa tentera, ia kuasa ekonomi. Malam itu, industri-industri China juga bersuara. Seorang wakil industri tekstil berkata dalam satu temu bual, 60% bekalan fabrik dan tenaga kerja kami datang dari Malaysia, tiada alternatif. Industri elektronik juga berkata perkara yang sama. Jika bekalan chip dan komponen dari kilang-kilang di Malaysia terganggu, kilang-kilang kami terpaksa berhenti beroperasi. Kerajaan China berada dalam dilema. Mereka mahu menekan Malaysia, tetapi untuk berbuat demikian, mereka perlu mengambil tindakan balas ekonomi. Tetapi jika mereka berbuat demikian, rakyat dan perniagaan negara mereka sendiri akan bertindak balas, industri mereka akan terjejas. 3 hari kemudian, nada jurucakap Kementerian Luar China berubah. China mahu hidup aman damai dengan semua negara di rantau ini. Kami bersedia menyelesaikan masalah melalui dialog dan rundingan. Kritikan langsung terhadap Malaysia telah hilang. Saya tidak dapat mempercayainya. China telah berundur. Bukan kerana kekuatan tentera, bukan kerana diplomasi, tetapi kerana rakyat mereka sendiri. Saya menelefon Encik Hafiz. "Encik Hafiz, China sudah berundur. Saya tahu bagaimana Malaysia mendapat pengaruh sedemikian. Pendapat umum di China telah berubah." Encik Hafiz terdiam seketika, kemudian berkata, "Tuan Pengarah, Malaysia bukan negara besar. Kami tidak boleh menggunakan kekuatan untuk memaksa seperti China atau Amerika. Jadi, sebaliknya, kami membina sesuatu yang lain. Kepercayaan, amanah, produk yang baik, rakan kongsi yang baik, orang yang baik, kami telah membinanya selama 30 tahun. Suara Encik Hafiz menjadi mantap. Apabila kerajaan China cuba menghukum Malaysia, rakyat dan ahli perniagaan China sendiri yang menghalang mereka. Kerana kepentingan mereka terikat dengan kami. Itulah senjata kami, bukan senapang, tetapi amanah." Saya terdiam. "Tuan Pengarah, sekarang tinggal 5 bulan lagi," kata Encik Hafiz. "Kami akan teruskan hingga ke akhir, hingga hari kami menyalakan api gas pertama.
Telefon diletakkan. Saya memandang keluar tingkap. Lampu malam Manila berkelipan. Apa yang telah ditunjukkan oleh Malaysia bukanlah kekuatan tentera, bukan juga kekuatan wang. Ia adalah kekuatan amanah, kekuatan ekonomi, kekuatan yang telah dipupuk selama 30 tahun. Saya sedar, saya telah memandang rendah Malaysia. Saya fikir mereka hanyalah sebuah negara yang terkenal dengan pelancongan. Malaysia lebih dari itu. Sebuah negara yang telah memaksa China berundur tanpa melepaskan satu tembakan pun. Sebuah negara yang telah menang bukan dengan kekuatan, tetapi dengan amanah. Itulah Malaysia. Malam itu, Selasa. Buat pertama kalinya saya yakin sepenuhnya bahawa 8 bulan adalah mungkin, bahawa jika ia Malaysia, mereka boleh melakukannya, dan perairan ini benar-benar boleh kembali kepada kami. Bulan ke-8, hari terakhir telah tiba. Saya menaiki helikopter lagi. Kali ini saya tidak bersendirian. Timbalan Menteri Tan, Pengarah Maria, malah Menteri Tenaga Filipina turut serta. Suasana di dalam helikopter tegang. Tiada siapa yang bercakap. Semua orang memandang keluar tingkap. Di ufuk, sesuatu mula kelihatan. Saya mengecilkan mata. Ia sama sekali berbeza dengan apa yang saya lihat 8 bulan lalu. Pelantar itu telah siap. Sebuah struktur gergasi setinggi 127 meter dengan ruang kerja seluas 3 padang bola. Unit pemprosesan gas, loji jana kuasa, menara kawalan, blok penginapan. Semuanya telah siap, dan di puncaknya yang tertinggi, bendera-bendera sedang berkibar. Jalur gemilang Malaysia, bendera Filipina, Malaysia, dan Brunei. 4 bendera berkibar, megah bersebelahan, ditiup angin. Ya Tuhan, bisik timbalan Menteri Tan seperti satu keluhan. Mereka benar-benar telah melakukannya. Pengarah Maria menekup mulutnya, air mata mengalir di pipinya. Saya juga begitu. Kerongkong saya tersekat, mata saya pedih. 12 tahun. Pemandangan yang saya impikan selama 12 tahun kini berada di hadapan mata saya. Helikopter mendarat. Ketika saya melangkah turun, Hafiz bin Rahman sedang menunggu. Dia kelihatan lebih kurus berbanding 8 bulan lalu, tetapi matanya bersinar terang. Selamat datang, tuan-tuan. Encik Hafiz. Saya tidak dapat menghabiskan ayat saya. Sebaliknya, saya menggenggam tangannya erat. Terima kasih. Hanya itu yang mampu saya katakan. Encik Hafiz mengangguk. Kita belum selesai. Masih ada upacara penyalaan suar pertama. Dia menunjuk ke arah menara kawalan. 30 minit lagi kita mulakan. Kami bergerak ke menara kawalan. Di dalamnya penuh dengan peralatan moden. Berpuluh-puluh skrin memaparkan angka dan graf. Para jurutera Malaysia sibuk bekerja, wajah mereka tegang, tetapi pergerakan mereka tepat. Laporan keadaan semasa, kata Encik Hafiz. Tekanan gas normal. Tekanan paip normal. Sistem pencucuhan sedia, lapor seorang jurutera muda. Baik. Mulakan pemeriksaan akhir. Saya memandang keluar tingkap. Di satu sudut pelantar, terdapat sebuah suar gergasi, serombong untuk membakar gas. Apabila api menyala dari serombong itu, segalanya akan selesai. Usaha selama 8 bulan akan membuahkan hasil. Penantian selama 12 tahun akan berakhir, tinggal 10 menit. Suara dari pembesar suara bergema. Seluruh pelantar diselubungi suasana tegang. Para pekerja berhenti bekerja, memandang ke arah suar. Tinggal 5 menit. Saya menggenggam tangan. Jantung saya berdegup kencang. Tinggal seminit. Menara kawalan senyap. Hanya kedengaran bunyi nafas kami. 30 saat. Encik Hafiz mengambil mikrofon. Perhatian semua kaki tangan. Mulakan penyalaan suar pertama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nyalakan. Seorang jurutera menekan satu butang. 1 saat, 2, 3. Dari puncak suar, satu api meletus. Api jingga yang menyala terang di langit biru. Pada mulanya kecil, tetapi perlahan-lahan membesar, menjadi satu tiang api gergasi yang menjulang ke langit. Berjaya, jerit jurutera itu. Menara kawalan gamat dengan sorakan. Semua orang berpelukan, ada yang menangis, ada yang ketawa. Saya tidak dapat bergerak. Saya berdiri memandang api di luar tingkap. Ratusan bilion dolar, sumber yang tidak dapat kami sentuh selama 12 tahun. Akhirnya, ia menjadi milik kami. Tuan Pengarah, Encik Hafiz mendekati saya. Tahniah. Saya memandangnya,
dan air mata yang saya tahan selama ini akhirnya tumpah. Encik Hafiz. Terima kasih. Sungguh, kata-kata saya tersekat-sekat. Saya menangis. Selama 5-4 tahun hidup, saya tidak pernah menangis seperti ini. Tidak semasa tamat pengajian, tidak juga semasa anak pertama saya lahir. Tetapi sekarang berbeza. Ia bukan sekadar satu kejayaan. Kesedihan, kekecewaan, kemarahan, dan air mata selama 12 tahun, semuanya keluar serentak. Encik Hafiz meletakkan tangannya di bahu saya. Menangislah, kami juga telah menangis. Matanya juga merah. Sorakan bergema di seluruh pelantar. Bahasa Malaysia, Tagalog, Inggeris, semuanya bercampur. Kita berjaya. Kita berjaya. Seseorang mengibarkan jalur gemilang. Seseorang mengibarkan bendera Filipina. Bendera-bendera berkibar di tiup angin. Tepat pada masa itu, dari pembesar suara pelantar, satu muzik berkumandang. Ia adalah lagu kebangsaan Malaysia, Negaraku. Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Para pekerja Malaysia berdiri tegak. Seseorang mula menyanyi. Bukan seorang dua. Ratusan suara bergabung menjadi satu. Saya memandang mereka. Orang-orang ini telah berada di laut selama 8 bulan. Jauh dari keluarga. Di bawah ancaman Cina. Bekerja 3 shift, 24 jam sehari. Kenapa mereka melakukannya? Pasti bukan hanya kerana wang, kerana maruah, untuk membuktikan negara mereka boleh melakukannya. Melakukan perkara yang seluruh dunia anggap mustahil. Dan mereka telah melakukannya. Apabila lagu Negaraku berakhir, lagu kebangsaan Filipina pula berkumandang, diikuti lagu kebangsaan Malaysia dan kemudian Brunei. Lagu kebangsaan 4 negara bergema silih berganti. Saya menyanyikan lagu kebangsaan Filipina. Kerongkong saya sebak. Saya tidak dapat menyanyi dengan jelas. Tetapi saya menyanyi. Perairan ini telah kembali kepada kami selepas 12 tahun. Malam itu, berita tersebar ke seluruh Asia Tenggara. Medan gas laut di Laut Cina Selatan berjaya, mengeluarkan aliran gas pertama, teknologi Malaysia, menjadikan yang mustahil mungkin dalam 8 bulan. Pemimpin-pemimpin Filipina, Malaysia, dan Brunei mengeluarkan kenyataan tahniah bersama. 47 juta orang menonton siaran langsung. Satu rekod dalam sejarah rantau ini. Di jalan-jalan Manila, orang ramai meraihkan. Di Kuala Lumpur, pesta diadakan. Di Bandar Seri Begawan, orang ramai turun ke jalan membawa jalur gemilang. Terima kasih Malaysia. Terima kasih Malaysia. Laungan itu bergema di seluruh Asia Tenggara. Seminggu kemudian, saya pergi ke sebuah kampung nelayan di Palawan. Kampung yang saya lawati 12 tahun lalu. Semasa kaji selidik pertama, kampung itu telah berubah. Bangunan-bangunan baru dibina, jalan-jalan telah diturap. Semasa pembinaan pelantar, ia menjadi pangkalan sokongan, membantu kampung itu membangun. Saya mencari seseorang. Mang Lito, nelayan yang menangis di TV 12 tahun lalu. Yang mengatakan dia telah menangkap ikan di situ selama 60 tahun. Saya bertanya kepada penduduk tempatan dan menemui rumahnya. Sebuah rumah kayu kecil. Saya mengetuk pintu. Siapa tu? Pintu terbuka. Seorang lelaki tua berambut putih berdiri di situ. Dia kelihatan lebih tua, tetapi memang dia orangnya. Mang Lito, ya. Tapi kamu siapa? Kemudian dia mengenali saya. Ah, kamu orang Palawan PS, 12 tahun lalu. Ya, betul. Pak Cik masih ingat saya? Tentu. Mana mungkin saya lupa? Kamu kata, dalam 5 tahun kami akan dapat gas. Dia ketawa. Ia bukan ketawa sindiran. Hanya ketawa biasa. Maafkan saya, Pak Cik. Ia mengambil masa 12 tahun. 12 tahun? Tidak. Mang Lito menggeleng. 8 bulan. Orang Malaysia buat dalam 8 bulan. Dia menjemput saya masuk. Lihat. Di dinding, terlekat keratan akhbar mengenai penyiapan pelantar. Gambar jalur gemilang yang sedang berkibar dicetak besar. Saya lihat ini setiap hari, mata Mang Lito bersinar. 50 tahun. 50 tahun baru saya dapat menangkap ikan dengan aman di perairan saya. Betul ke? Orang Cina tidak datang lagi? Dulu mereka datang 3-4 kali seminggu. Sekarang tidak. Saya tidak tahu sama ada kerana kapal perang Malaysia atau pelantar itu, tetapi mereka tidak datang lagi. Mang Lito menunjuk keluar tingkap.
Semalam saya pergi menangkap ikan dengan cucu saya. Kami tidak nampak satu pun kapal Cina. Kami bebas menebar jala, bebas menangkap ikan. Matanya berkaca-kaca. Sudah berapa lama saya tidak merasai ini. Saya juga terharu. Pak Cik Lito, ada apa-apa yang Pak Cik mahu sampaikan kepada orang Malaysia? Mang Lito berfikir sejenak, kemudian berkata, "Terima kasih, sungguh terima kasih." Dia menggenggam tangan saya, tangan nelayan yang kasar dan berkedut. Kami orang kecil, nelayan, petani, orang biasa. Kami tidak tahu tentang politik, tidak tahu tentang hal ehwal antarabangsa. Kami hanya mahu menangkap ikan di perairan kami. Ya, tetapi tiada siapa yang bantu kami. Bukan kerajaan, bukan negara lain. Semua takutkan Cina dan berundur, kata Mang Lito dengan suara bergetar. Hanya orang Malaysia yang datang. Hanya Malaysia yang bantu. Saya tidak tahu kenapa mereka buat begitu. Tidak tahu apa untungnya untuk Malaysia, tetapi mereka datang. Dia memandang gambar di dinding. Setiap kali saya lihat jalur gemilang ini, saya fikir, di dunia ini masih ada orang baik. Masih ada harapan. Saya tidak dapat berkata-kata. Sampaikan pada orang Malaysia, Mang Lito tersenyum. Seorang nelayan tua di sebuah kampung Filipina berdoa setiap hari. Berdoa agar Malaysia maju, agar orang Malaysia selamat. Saya mengangguk. Saya akan sampaikan. Malam itu saya kembali ke Manila. Saya duduk di pejabat memandang keluar tingkap. Telepon berdering. Nombor yang tidak dikenali. Kod negara dari China. Pengarah Jose. Ya, ini saya, suara yang saya kenali. Naib Presiden Wang Wei. Wang Wei dari CNOOC. Orang yang mengejek di TV 8 bulan lalu, mengatakan Malaysia tidak akan bertahan 5 bulan. Ya, saya. Saya telepon untuk mengucapkan tahniah. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Apa? Tahniah atas penyiapan pelantar. Kamu semua berjaya lakukannya dalam 8 bulan. Suara Wang Wei tenang. Tiada sindiran atau ejekan. Sejujurnya, saya sangat terkejut. Saya tidak tahu teknologi Malaysia telah mencapai tahap sedemikian. Saya juga sudah 30 tahun dalam industri ini. Saya tahu apa itu pelantar laut dalam. Menyiapkannya pada kedalaman 2,800 meter dalam masa 8 bulan adalah. Dia berhenti seketika. Luar biasa. Saya terdiam. Secara rasmi, saya tidak boleh katakan perkara ini. Anda faham kan? Ya, tetapi secara peribadi, saya akui. Malaysia adalah bangsa yang luar biasa. Telefon diletakkan. Saya merenung telefon itu lama. China juga telah mengakuinya. China yang telah mengejek, menyindir, mengugut. Akhirnya mereka terpaksa mengakui, Malaysia telah melakukannya. Saya membuka komputer dan mula menulis sepucuk surat kepada rakyat Malaysia. Kepada rakyat Malaysia, saya Jose Reyes dari Perbadanan Tenaga Pahlawan, Filipina. Saya telah bekerja dalam bidang kejuruteraan luar pesisir selama 28 tahun dan telah hidup di dunia ini selama 54 tahun. Sepanjang tahun-tahun itu, saya fikir saya telah melihat banyak perkara. Tetapi apa yang saya saksikan dalam 8 bulan yang lalu adalah perkara paling hebat dalam hidup saya. Itulah Malaysia. Saya dengan jujur mengaku bahawa saya telah memandang rendah Malaysia. Saya hanya tahu anda sebagai sebuah negara yang hebat dalam pelancongan, sebuah destinasi percutian yang terkenal. Betapa bodohnya saya. Malaysia adalah sebuah negara dengan teknologi kejuruteraan luar pesisir terkemuka di dunia. Sebuah negara yang telah melakukan apa yang China sendiri tidak mampu lakukan dalam 8 bulan. Sebuah negara yang telah memaksa sebuah kuasa besar berundur tanpa melepaskan satu tembakan pun. Tetapi yang lebih hebat daripada teknologi adalah rakyat Malaysia. Saya teringat Hafiz bin Rahman, seorang lelaki Malaysia yang pendiam dan tenang. Apabila saya bertanya mengapa dia mengambil projek berbahaya ini, dia memberitahu saya, ayah saya seorang askar, berjuang mempertahankan tanah air. Pada masa sukar, tiada siapa yang membantu kami. Sekarang giliran kami membantu anda. Saya teringat pengimpal berusia 24 tahun, Aiman bin Yusuf. Dia kehilangan ayahnya dalam kemalangan kerja, tetapi secara sukarela pergi ke laut. Dia meninggalkan istri yang baru dikahwininya untuk berada di laut selama 8 bulan. Dialah yang menaikkan jalur gemilang ke puncak pelantar.
Saya teringat 240400 pekerja Malaysia. Mereka bekerja 24 jam sehari. Di bawah ancaman pengawal pantai China, tidak pernah berhenti. Mereka melekatkan gambar keluarga di dalam topi keselamatan mereka untuk terus bekerja. Orang-orang itulah Malaysia. Itulah negara anda. Wahai rakyat Malaysia, saya ingin bertanya, adakah anda tahu betapa hebatnya negara anda? Teknologi anda bertaraf dunia. Amanah anda boleh menggoncang sebuah kuasa besar. Betapa hebatnya rakyat anda. Selama 12 tahun, tiada siapa yang membantu kami. Bukan Amerika, bukan Eropah, bukan juga negara-negara jiran, semuanya takutkan China. Tetapi Malaysia datang, hanya Malaysia yang datang. Saya tidak tahu mengapa anda datang, tidak tahu apa untungnya untuk Malaysia. Tetapi anda datang, dan anda berjaya. Apa yang telah diberikan oleh Malaysia kepada kami bukanlah 500 bilion meter padu gas. Ia adalah harapan. Harapan bahawa sebuah negara kecil boleh berdiri teguh. Harapan bahawa kesewenangan orang kuat boleh dilawan. Harapan bahawa di dunia ini masih ada orang baik. Mang Lito, seorang nelayan berusia 63 tahun di sebuah kampung terpencil di Filipina, setiap hari melihat gambar jalur gemilang dan berdoa. Dia berdoa agar Malaysia maju, agar rakyat Malaysia selamat. Saya juga mempunyai hasrat yang sama. Wahai rakyat Malaysia, berbanggalah dengan negara anda. Anda adalah warga negara sebuah bangsa yang telah melakukan apa yang seluruh dunia anggap mustahil. Anda adalah warga negara sebuah bangsa yang tahu bagaimana untuk menang bukan dengan kekuatan, tetapi dengan amanah. Anda adalah warga negara sebuah negara kecil, tetapi tidak pernah menjadi bangsa yang kecil. Malaysia boleh. Yang benar, Jose Riz. Saya selesai menulis surat itu dan memandang keluar tingkap. Lampu malam Manila berkelipan. Jauh di perairan selatan, pelantar itu masih berdiri megah. Api masih menyala, dan jalur gemilang masih berkibar. 8 bulan yang lalu, saya telah berputus asa. Sekarang segalanya berbeza. Malaysia telah menunjukkan kepada saya bahawa jika anda tidak berputus asa, akan ada jalannya. Bahawa jika kita bersama, kita boleh menang. Ini adalah akhir kisah mengharukan yang dialami oleh pengarah dari Filipina di Laut Cina Selatan. Sila kongsi cerita ini secara meluas agar lebih ramai orang tahu tentang kekuatan sebenar Malaysia. Sebuah Malaysia yang belum kita kenali, yang jauh lebih hebat daripada yang kita bayangkan. Sila tekan butang langgan dan suka. Terima kasih.